Okay, hai semua. So, di dalam video ini, Madam akan memberikan penerangan mengenai soalan-soalan yang ada pada ujian Slash 2 sebab ramai yang minta Madam bagi penerangan. So, I put it on video supaya korang boleh tengok semula bila-bila masa. Okay? Alright. So, mari kita mulakan dengan soalan pertama. Given here, the structure of compound A is shown below. So, circle and name all the functional group that exist in a compound A. So, untuk ini, functional group yang terlibat adalah ini. Ini satu. Madam nampak ramai pelajar silap dengan mengasingkan ini dan juga ini. No, itu salah sebab compound ini sebenarnya kalau kita tengok betul-betul dia adalah C double bond O and H2. So N ini directly connected with carbonyl. Dia bukan ada perantaraan. Jadi, dia akan jadi satu. So, jawapannya adalah ini. Ini adalah carboxamide. Next, functional group adalah ini. Ini nama dia adalah benzene ring. Next, ini adalah carbon double bond. Manakala yang terakhir adalah ini. Ini namanya halogen. So, markah diberi. Ini satu markah, ini satu markah, ini satu markah, dan ini satu markah. So, overall 4 markah di situ. Alright, kita terus pergi kepada B. Untuk B. Diberi compound B is a molecule with a molecular formula C4H8. C4H8. It has 3 constitutional isomers. Draw all the constitutional isomers for compound B. So, kalau ikutkan C4H8 dengan soalan macam ni, you have to list down everything. But since dia memang dah bagi 3 constitutional isomer, dan bila kita sebut constitutional isomer tu, dia memang dah maksudkan mesti ada chain isomer, mesti ada positional isomer dan juga functional group isomerism. Lepas tu markah pun 3. So, kita kena lukis 3. Paling penting, awak kena tahu C4H8 ni dia boleh buat apa. Dan ini adalah untuk formula apa ni. So kalau C4H8 ni dia adalah CnH2n, which is milik kepada alkane. CnH2n juga boleh kita buat untuk cycloalkane. So, maksudnya di sini dia ada functional group isomerism. So, apa yang 3 tu? Satu, kita boleh buat dia ni. Ini adalah untuk chain isomerism. Kemudian, awak boleh juga buat satu ini untuk chain isomerism ni, ataupun ni. Ini chain isomerism. So, atau mana-mana pun diterima. Kedua. Kedua. Ini. So, ini adalah dia punya positional isomerism. Madam tulis dulu. Ini adalah chain isomerism. Ini adalah positional isomerism. Dan ini adalah kalau yang kita punya apa tu? Kalau kita punya functional group isomerism, then you do something with cycloalkane.
Okay, so ini adalah cyclobutane. Kalau awak nak buat cyclopropan pun boleh, tidak ada masalah. Maksudnya awak buat macam ni lah. Macam ni. Ini pun madam terima. So markah dia, sini satu markah. Lepas tu ini satu markah. Dan ini mana-mana dua ni satu markah. Okay. Ini dia. Kemudian C, mari kita terus pergi kepada predict the type of reaction for each of the following equation. So yang ini madam dah tegaskan dalam kelas. Mesti ada perkataan reaction. Kalau tidak ada, madam akan buang. Okay, so nombor 1 ini, jawapan dia adalah substitution reaction. Okay, kenapa dia substitution? Sebab H ini sebenarnya dia ada dua H. So, sebenarnya salah satu H tu digantikan dengan Cl. Walaupun kalau kita lihat, dia daripada saturated jadi saturated. So, tidak ada berlaku penambahan dan tidak ada berlaku pengurangan. So, itu adalah substitution reaction. Yang kedua adalah elimination reaction. Okay, kenapa elimination reaction? Sebab daripada saturated dia jadi unsaturated. So dia ada buang lah, dia buang atom dan dia jadi double bond. Dan nombor 3 tu dia terbalik. Daripada unsaturated menjadi saturated. So ini adalah addition reaction. So markahnya 1, 2, 3. Okay, 3 markah. Sekejap madam nak baiki ni. 1, 2, 3, 4. Alright. So kita pergi terus kepada soalan kedua. Okay, name the following compound according to the IUPAC nomenclature. Okay, macam ni madam dah selalu bagi tahu cari dia punya parent chain terlebih dahulu. So kalau kita lihat di sini, okay, kalau macam mana nak identify, kita tengok dululah substituent. Kalau tengok substituent, di sini ada 3 dan di sini ada 1. So di sini ada 4 karbon. Di sini hanya ada 2 karbon dan di sini pula ada 2, 3 karbon. So ketiga-tiga yang madam tanda tadi tak boleh jadi parent chain sebab yang lebih panjang parent chain itu adalah ini. So, ini parent chain kita ya. So, nama parent chain kita ni, kalau kita bagi nama dia, dia adalah cyclohexane. Okay, then baru kita tengok apa yang lain-lain ni. Okay. Kalau awak tak boleh tengok, macam yang ini senang lah. Kan, ini senang. Sebab ni, kita tengok dia 2 karbon, so ini namanya etil. Tapi yang lain tu, kalau awak tak boleh nampak, awak kena buka dia. Okay, contohnya. Karbon ini, dia pegang 3 metil. So, you boleh buka dia. Macam madam boleh cadangkan, awak buat macam ni. Okay. Boleh buat. C, tadi dia pegang 3 kan? CH3, CH3 dan CH3. Ini kita punya substituent. So, kalau kita kira substituent ini ada 1, 2, 3, 4. So, dia adalah butil. Tapi butil dia, kalau kita tengok karbon ni dia pegang 1, 2, 3 karbon lain. So, seumpamanya dia adalah tertiary. Maka ini sebenarnya nama dia adalah third butil. Ada sengkang ya, bukan third butil sambung. Manakala yang ini CH3, CH3. Dia ada 3 karbon. Tengok. 1, 2, 3. Okay, 3 karbon dia propil. So, ini sebenarnya adalah isopropyl. Okay, dan
Lepas kita dapat ni barulah kita susun nama dia. Okay. Jadi kita dah namakan parent chain dia cycloalkane. So, cyclohexane. Okay, sekarang kita susun branching ataupun anak-anak dia according to alphabet. Now, kalau kita lihat according to alphabet, kita akan lihat kalau etil E, isopropyl I, tapi kalau third butil, kita tak akan tengok third. Kita tak tengok third tu. Third dikecualikan. So, maksudnya dia mesti kita tengok B. Okay. B, E, I. Maka, nama pertama yang kita kena mention adalah butil. Diikuti dengan etil dan barulah isopropyl. So, nama dia adalah, numbering pula. Numbering, macam biasa kita kena bagi yang paling kecil. So, either 1, 2, 3, 4 ataupun 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita lihat untuk third butil tu jauh sangatlah kalau kita guna biru. So, the lowest kita akan ambil warna merah. Nama yang kita akan tulis for third butil mesti ada sengkang sengkang. Okay, barulah kita masukkan etil dan barulah kita masukkan isopropyl. Okay, ini jangan lupa mesti ada sengkang. Okay, for third butil. Okay, ini dia. Markah 1. Okay. Ini ramai yang salah. Mari kita bincang soalan ni. It's not fair jugalah sebab awak pun baru belajar pada hari Isnin tersebut. So, mari kita tengok apa yang kita nak jawab sebenarnya. Okay. Write a complete chemical equation for this reaction. Alright. Untuk organik kita tak perlu seimbangkan kiri kanan. Untuk organik, kita cuma perlu tahu reaktan dan produk tanpa perlu kita balancekan. So, ramai yang susah hati hari tu sebab nak balancekan. So, dalam kes ni, dia bagi eten kan? Okay, CH3. Ini adalah eten. With bromine. So, bromine awak Br2. Okay. Dan untuk reaction ini dijalankan, dia mesti ada UV. Hasilkan apa? Hasilkan CH3, CH2, satu hidrogen digantikan dengan bromin. Manakala H yang keluar dengan satu lagi bromin, akan jadi HBr. Ini kita punya equation. Tak perlu seimbangkan. Okey, beberapa benda yang Madam nak highlight. Kalau dalam organik tak boleh tulis C2H6. Yang tu yang hari tu je. Apa nama benda tu? Combustion. Tapi yang lain-lain bila disebut eten, kita kena lukis eten. Okay, what is the function of sunlight in this reaction? Ni pun ramai yang salah. Sunlight ni tugas dia adalah untuk provide energy. So awak kena tulis to provide energy to initiate homolytic cleavage of Br2 to form free radical. Ini jawapan dia sebenarnya. Okay. Sebab kita perlukan UV. UV tu dia akan provide energy. Apa ni? Orang kata bagi tenaga kepada Br2 tu untuk dia buat homolytic cleavage. Homolytic cleavage akan pecah. Right? So, ini yang mesti ada. Provide energy mesti ada. To initiate homolytic cleavage mesti ada. Okay, next one. State the observation for this reaction. Ni ramai madam nampak tulis. Colorless, turn colorless. Turn colorless. Semua tu macam tu salah. So, apa yang jawapan yang memang betul awak kena tulis? The red, brownish
color of solution turn to colorless. Ini jawapan yang proper. Dia mesti bagi tahu warna sebelum dan warna selepas. And then name the type of reaction involved. Okay, kalau kamu ingat di dalam mekanisme yang Madam ajar, free radical tu yang ganti. Okay, free radical tu ganti H sebenarnya. So, untuk ini nama dia free radical substitution reaction. Okay, tapi kali ni bila awak tulis substitution reaction, Madam terima sebab Madam baru ajar awak. Tapi dia akan datang. Awak memang kena letak free radical itu. Okay? Alright. So, compare the boiling point of butane and 2-methylpropane. Butane 4 karbon. 2-methylpropane 4 karbon juga. So, kedua-dua ini mempunyai molecular formula yang sama. Apa yang kita boleh buat? Butane and 2-methylpropane has the same molecular weight. Okay. But 2-methylpropane has branches. This makes the surface area of 2-methylpropane smaller than butane. Smaller than butane. Okay, so yang ni satu markah. So because of this, the 2-methylpropane smaller, the surface area smaller, therefore the van der Waals forces in 2-methylpropane weaker than butane. Need more energy to overcome the forces. Okay. Kita cukup peluang tu Therefore, alright. So, di dalam soalan, dia minta awak compare dan dia tak bagi awak boiling point tu siapa yang tinggi, siapa yang rendah. So, you have to decide which is having the higher boiling point. So, in this case, 2-methylpropane has lower boiling point. Boiling point than butane. So, the mark goes to, kalau ikut dalam skema ni, okay, ini satu markah. Okay, ini satu markah. Dan yang last kali ini, satu markah. Alright? So, mesti buat dalam bentuk point dan dia mesti point yang tersusun. But for this one, I think and I believe you all memang tahu macam mana nak susun. So, always remember that. Okay? Okay, lastly, soalan D. Hexane is insoluble in water but soluble in the chloromethane. Explain. So, water is polar solvent. Okay, ni awak kena nyatakan. Then, dichloromethane is non-polar solvent. Siapa yang buat non-polar atau polar je, Madam tak bagi markah. Okay. So, dua ini kena ada. Ini satu markah. Okay, explanation seterusnya.
Hexane insoluble in water because it cannot form hydrogen bond with water. Hexane soluble in dichloromethane as it forms van der Waals forces with dichloromethane. Okay, so ini satu markah. Mungkin boleh jadi 2 markah lah, tapi dalam kuis kali ini dia bagi 1 markah. Okay, so itulah perbincangan, itulah jawapan-jawapan untuk ujian selaras pada kali ini. Terima kasih semua.